Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang isu yang berkaitan dengan penyelewengan akidah. Pertama, saya akan membentangkan tentang isu fahaman golongan anti-hadis. Golongan anti-hadis ini bukanlah satu golongan yang asing di dalam dunia Islam. Malah ia sudah lama bertapak sejak zaman permulaan Islam lagi. Golongan ini menolak kedudukan hadis sebagai sumber yang kedua di dalam Islam selepas daripada Al-Quran. Kerana mereka menyatakan bahawa Al-Quran itu sudah lengkap dan tidak perlu kepada penjelasan dan huraian daripada hadis. Antara faktor kemunculan golongan ini adalah sudah semestinya mereka ini jahil dalam memahami apakah yang dimaksudkan dengan hadis ataupun ilmu hadis. Di samping mereka juga terpengaruh dengan idea-idea yang dikemukakan oleh orientalis barat yang mengkritik kedudukan hadis sebagai sumber hukum di dalam Islam. Selain daripada itu, terdapat juga beberapa faktor tertentu penolakan hadis oleh Kasim Ahmad di Malaysia. Dari segi akidah, Kasim Ahmad menganggap bahawa hadis ini merupakan satu penyelewengan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh diterima sebagai sumber hukum. Yang kedua, beliau menolak kepercayaan ataupun keimanan kepada qada dan qadar. Dari segi syariah pula, golongan ini menolak sebarang bentuk kaifiat solat yang terdapat di dalam hadis. Mereka juga menyatakan bahawa bilangan waktu solat yang sebenarnya adalah 3 kali sahaja sehari semalam. Dan boleh membaca bacaan di dalam solat selain daripada bahasa Arab. Golongan ini juga berpegang bahawa wanita muslimah boleh mendedahkan anggota tubuh badan mereka, yakni aurat mereka, dengan syarat sopan dan tidak menyalahi adat setempat. Dari segi akhlak, mereka menyatakan bahawa apa-apa bentuk kehormatan ataupun kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak bermakna kita boleh meletakkan perkataan ataupun perbuatan Nabi Muhammad SAW itu sebagai wahyu dan setaraf dengan Al-Quran. Golongan ini juga menyamakan para alim ulama dengan pendeta-pendeta kafir. Mereka juga menjelaskan ataupun menghuraikan penjelasan mereka dengan menggunakan akal dan kaedah saintifik semata-mata, termasuklah dalam menafsirkan Al-Quran tanpa merujuk sebarang kitab-kitab yang muktabar di dalam Islam. Kita lihat apakah kesan jika penyebaran ini berlaku kepada masyarakat. Pertama, ia pasti akan mewujudkan sebuah masyarakat yang mengutamakan akal dalam melakukan satu perkara. Yang kedua, ia pasti akan melahirkan sebuah masyarakat yang lemah pegangan akidahnya dan mudah terjerumus ke dalam kesesatan. Dan yang terakhir, ia akan menyebabkan umat Islam tidak berjaya mencapai kemajuan ketamadunan seperti mana yang dicapai oleh umat Islam yang terdahulu. Seterusnya, mari kita pergi kepada cara ataupun langkah untuk mengekang penyebaran ini. Semua pihak perlu memainkan peranan untuk mengekang penyebaran fahaman yang sesat ini. Sama ada dari segi individu, masyarakat, institusi agama maupun pihak berkuasa agama. Peranan individu dalam mengekang penyebaran fahaman ini adalah dengan memantapkan ilmu agama, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu seperti di masjid, surau, di tempat pengajian ilmu dan lain-lain. Selain daripada itu, kita juga perlu memberikan pendedahan awal kepada ahli keluarga tentang bahaya dan sesatnya fahaman anti-hadis ini. Seterusnya, masyarakat perlu saling menasihati antara satu sama lain supaya tidak terjebak dengan fahaman yang bertentangan dengan syariat Islam. Seterusnya, pihak institusi agama. Pihak institusi agama perlu mengadakan program kesedaran masyarakat tentang bahayanya fahaman anti-hadis ini dan fahaman ajaran-ajaran sesat yang lain. Pihak institusi agama juga boleh mengedarkan buku atau risalah kepada masyarakat tentang bahayanya fahaman ini. Pada akhir sekali ialah pihak berkuasa agama. Pihak berkuasa agama perlu melakukan pemantauan secara berperingkat tentang pergerakan ataupun perkembangan golongan anti-hadis ini dari semasa ke semasa.
Pihak berkuasa agama juga perlu mengadakan sesi kaunseling dengan golongan ini di pusat pemulihan akidah ataupun menziarahi rumah mereka untuk berbincang dengan mereka dan menjelaskan kepada mereka tentang kesesatan dan kebatilan fahaman yang dianuti oleh mereka. Sekian saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan menerangkan isu penyelewangan Syiah yang berlaku di Malaysia khususnya, dan definisi dan sejarah ringkas berkenaan kemunculan fahaman Syiah ini. Syiah ni apa yang dimaksudkan ialah pengikut dan pembela seseorang. Dalam Islam, golongan ini berpendapat bahawa Sayyidina Ali Abi Talib lebih berhak untuk menjadi ketua dan memegang tampuk pemerintahan. Lepas itu, Syiah ni berpecah kepada satu firqah yang berpunca daripada politik. Selepas itu, mereka menjadi satu fahaman dan mazhab yang berbeza daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan mereka ini merupakan daripada ajaran yang menyeleweng. Mereka ni masuk di Malaysia pada sekitar tahun 80-an. Pada ketika itu berlaku revolusi Iran 1978-79. Pada ketika itu juga muzakarah khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia menetapkan bahawa semua umat Islam mesti mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Penyelewengan Syiah ni yang perlu kita ketahui, mereka ini mencemari kesucian Al-Quran, mempertikaikan kebenaran Al-Quran, selain itu membuat pentafsiran yang menyeleweng berkenaan Al-Quran. Dan mereka mendakwa bahawa wujud kitab suci yang lain, iaitu kitab suci mereka yang bernama Al-Bayan. Mereka mencemari kesucian syariat Islam, mempertikaikan hukum hakam agama, dan mereka mendakwa bahawa ada wujud syariat yang baru, menghalalkan nikah batin dan nikah mut'ah. Faktor kepada penyebaran akidah Syiah di Malaysia ni antaranya ialah berlakunya revolusi Iran menjadi pemangkin kepada penyebaran Syiah ini. Yang kedua, peranan pensyarah untuk menyebarkan akidah Syiah ni di pusat pengajian awam. Pada ketika itu ada individu yang menterjemahkan buku Syiah ini kepada bahasa Melayu. Selain itu, perkahwinan mut'ah dan fatwa yang menarik mengenai seks penyebaran fatwa tentang keharusan nikah mut'ah ini menjadi faktor penyebaran Syiah di Malaysia. Kesan penyebaran Syiah ini yang perlu kita ketahui ialah mereka ini membuat kegusaran kepada masyarakat Islam kerana mereka ini berbeza daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, mereka membuat kacau bilau dan pertumpahan darah seperti yang berlaku di Syria, Lebanon, Iraq dan Pakistan. Ia menjadi ancaman perpaduan ummah dan keutuhan agama Islam. Cadangan bagi mengatasi ajaran Syiah ini ialah kita perlu menanamkan akidah dalam diri anak-anak kecil lagi dan menyemai kefahaman akidah secara tidak langsung. Kasihan akidah harus disemai sejak kecil lagi, membaca bismillah ketika hendak makan dan selesai makan mengucapkan Alhamdulillah. Seterusnya boleh diteruskan dengan mempelajari Al-Quran, menghafal surah pendek, menghafal hadis-hadis pendek dan mengenal nama para nabi dan malaikat. Seterusnya boleh diajak ke majlis-majlis ilmu sebagai pendedahan awal pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pada isu Islam liberal dan pluralisme agama. Pada tahun 2006, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah memutuskan bahawa gerakan pemikiran liberal menggunakan fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah. Pada awalnya, gerakan pemikiran ini merupakan satu falsafah politik barat yang kemudiannya menerokai dalam setiap aspek seperti sosial, politik dan ekonomi, sehingga berlakulah proses liberalisasi dalam agama Kristian pada zaman Renaissance sekitar abad ke-16 dan 17 Masihi. Menyemarakkan lagi pemikiran ini apabila ia menganggap institusi gereja itu sebagai penghalang kemajuan hidup. Maka bergeraklah pemikiran ini yang menyatakan bahawa masyarakat harus dibebaskan daripada tradisinya.
Di Malaysia pula, cetusan fahaman Islam liberal ini sering dikaitkan dengan kemunculan gerakan seperti anti hadis yang dipelopori oleh Kasim Ahmad dan wujudnya beberapa NGO yang memperjuangkan isu-isu yang diketengahkan oleh kelompok pemikiran liberal ini. Fahaman pemikiran Islam liberal terus subur sehingga ke hari ini melalui pelbagai wacana dan perbahasan yang dianjurkan bagi terus melebarkan lagi pengaruhnya. Antara ciri-ciri pemikiran Islam liberal yang pertama ialah bersifat sekularisme. Ia mengatakan bahawa segala aktiviti agama hanya boleh dipakai dalam ibadah sahaja. Di luar daripada ibadah, mereka jelas sekali memisahkan kehidupannya daripada agama. Yang kedua, penolakan terhadap perundangan Islam. Mereka jelas sekali lantang membantah dan menentang segala perundangan yang telah ditetapkan oleh Islam, kerana ia mengatakan perundangan Islam ini tidak adil dan sudah ketinggalan zaman. Yang ketiga ialah penolakan terhadap autoriti keagamaan. Pemikiran Islam liberal membahagikan wahyu kepada dua bahagian, iaitu Al-Quran dan pemikirannya sendiri. Apabila berlaku sesuatu masalah, jelas sekali pemikiran Islam liberal ini hanya akan melebihkan akal fikirannya sendiri berbanding apa yang telah ditulis di dalam Al-Quran. Yang terakhir ialah kebebasan mentafsir teks Al-Quran. Setelah mereka melakukan konsep kebenaran adalah sesuatu bersifat relatif, maka mereka sewenang-wenangnya mentafsirkan teks Al-Quran berdasarkan akal fikirannya tersendiri berpandukan hawa nafsunya. Antara faktor-faktor penyebaran pluralisme agama yang pertama ialah penyebaran melalui buku-buku. Terdapat beberapa buah buku yang diterbitkan dan diharamkan untuk dijual dan disebarkan seperti buku Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 tahun Harun Al-Sushen pada tahun 1989. Seterusnya, penyebaran melalui majalah. Menurut Muhammad Arifin, penyebaran juga berlaku melalui majalah. Sebagai contoh, Ulil Absar Abdullah dalam majalah Gatra 21 Disember 2002 menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Baiklah, seterusnya penyebaran melalui laman sesawang internet. Penyebaran ini boleh dilihat melalui laman web yang terdapat di internet, dan mereka juga menyediakan ruangan artikel, soal jawab, perbincangan dan sebagainya. Seterusnya, penyebaran melalui kursus kepimpinan dan pengurusan Emotional Spiritual Question, iaitu ESQ, adalah sebuah kursus kepimpinan pengurusan yang diasaskan oleh Ari Ginanjar Agustian di bawah syarikat ESQ Leadership Center berpusat di Jakarta. Kursus ESQ ini telah tersebar di Malaysia melalui penubuhan beberapa pusat. Seterusnya, yang terakhir ialah penyebaran melalui medium filem. Ini menunjukkan bahawa perkara akidah adalah merupakan isu yang sangat penting dalam keimanan seseorang Muslim. Ia menjadi titik permulaan kepada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Justru para ulama sejak zaman Rasulullah lagi sehingga ke hari ini bersepakat bahawa pemeliharaan kepada iman adalah wajib bagi menjaga kesucian agama. Penjagaan akidah juga adalah bagi memastikan syiar agama akan terus berkembang. Oleh kerana itu, pada zaman awal Islam, umat Islam wajib mempertahankan akidah dengan jihad dan tidak dibenarkan menggugurkan akidah mereka secara murtad. Sekian sahaja daripada kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.